Jadi hari ni kita nak sembang sikit tentang Proton X50 ni. Jadi Proton X50 ni merupakan satu kenderaan yang telah kita kata sebagai disruption jugalah kepada local automotive industry, kerana kita tak pernah melihat sebuah crossover segmen B pada harga sebegini dengan spesifikasi yang ditawarkan oleh Proton. Jelas ini adalah salah satu kesan yang sangat besar kepada industri otomotif Malaysia apabila Proton bergabung ataupun bergabunglah dengan Geely. Of course X70 itu satu model yang penting, tetapi ianya tidak mendatangkan kesan sangat kepada ramai pembeli kerana harganya lah dia hanya daripada 80 hingga 125,000. Yang ini lebih mendatangkan kesan kita sikit lah daripada X70 kerana harga dia bermula 77,000 hingga ke 105,000 ringgit. Tapi pelik juga kenapa X70 kekal lebih popular daripada X50 ni. Saya tak pasti sama ada ianya tentang isu production di Tanjung Malim ke, sebabkan X70 dah lama jadi dia boleh biasa, dia boleh keluarkan lebih banyak ke, saya tak pasti. Tetapi kita tengok data-data bulan-bulan terakhir 2021 menunjukkan X70 lebih popular daripada X50. Tapi saya rasa inilah kenderaan yang lebih mendatangkan impact kepada pasaran automotif di Malaysia. Jadi hari ini kita nak tengok dengan lebih dekat lagi. Hari itu kita dah tengok dia di Sepang, di mana kita dapat memandu sikit, ada some acceleration test, ada sikit slalom. Hari ini kita nak memandu dengan lebih mendalam lagi lah. Dan juga kita nak tengok sedikit sebanyak tentang ciri-ciri yang ada pada kereta ni. Dari segi reka bentuk tu saya kira dah banyak kita sebutkan. Warna biru ni saya diberi pilihan lah untuk ambil kereta warna biru ataupun kereta warna kelabu. Dan saya terus pilih kereta warna biru lah, sebab saya rasa kereta warna biru ni lebih menarik pada mata saya. Tapi bila saya bawa balik tunjuk dekat kawan-kawan, ada yang tengok warna biru ni dia rasa pelik warna biru. Saya mengakulah warna biru ni bukan warna yang menjadi kebiasaan. Dan kawan saya yang tengok tu dia kata mereka suka yang warna merah dan juga yang warna kelabu, warna putih juga ada popular. So merah, kelabu dan putih adalah warna yang mereka tengok dan mereka sukalah. Ada juga yang suka warna perang tu tapi pada saya suka warna biru ni. Saya suka kerana pada saya ianya cukup gelap untuk menaikkan ciri-ciri reka bentuk badan, dan dia kontras dengan elok juga lah dengan grill yang chrome dan ada kemasan merah. So dia ada naik lah dia punya ciri-ciri kemasan yang telah ditawarkan oleh Proton. Kalau warna putih silver tu terlalu common pada saya dan saya tak berapa berkenan sangat. Antara benda yang bila dah lama sikit kita tengok baru kita perasan lah, pada saya dia punya spoiler depan tu ianya sesuatu yang unik lah. Ramai orang akan komen benda tu bila dia orang perhatikan, tapi ianya jarang kita nampak dekat bawah. Kalau siapa-siapa yang kaki tengok tu dia akan nampak benda tu, yang itu sangat agresif lah pada saya. So it's something yang memang nampakkan ianya berjiwa muda. And I think it's a deliberate attempt lah by Geely dan Proton untuk menghasilkan satu produk yang berjiwa muda menggunakan kemasan-kemasan begini. Pasal dari segi dia punya proportion, saya rasa proportion ni tak se-agresif kalau kita bandingkan dengan proportion X70 yang begitu agresif untuk kenderaan size dia lah, untuk cuba kelihatan sporty. Yang ini memang lebih natural, lebih semula jadi dia punya bentuk dan reka bentuk daripada saya lah. Pada mata saya ini satu reka bentuk yang lebih koheren daripada X70, yang mana X70 saya rasa nampak tinggi dan kurus, yang ini nampak lebih seimbang. Dan dari segi kemasan tepi juga kita tengok, saya tak tahulah sama ada anda suka ke tidak, tetapi dia punya kemasan tepi juga agresif dengan lekuk-lekuk ni. Memang saya rasa mereka cuba menggunakan gaya bahasa ataupun lenggok reka bentuk yang agak agresif dari segi kemasan ni untuk menghasilkan produk yang lebih menarik perhatian pembeli lah. Pasal segmen B ni SUV memang banyak produk di situ, dan mereka perlu menghasilkan satu produk yang nampak, it has to look good, it has to have a certain evergreen nature to the design, maksudnya timelessness, tapi ia juga mesti agak sporty untuk stand out daripada yang orang lain lah. Dan to this day saya masih lagi berbelah bagi tentang bumbung hitam tu. Dalam keadaan kereta biru ni saya rasa ianya paling sesuai dalam mata saya lah. Untuk kenderaan putih ianya terlalu nampak sangat,
Mungkin setengah orang memang itu yang dia orang nak, dia akan pilih kenderaan yang warna terang sikit lah dengan bumbung hitam tu supaya kontras tu lebih nampak. Angle yang ataupun kemasan ataupun ciri reka bentuk yang pada saya tak berapa berkenan ialah yang kat belakang ni. Ni dekat sini ni. Bila dia naik ke atas jongkit ke atas tu, saya tak suka. Kereta yang ada macam tu semua saya tak berapa berkenan lah. Pada saya ianya kenapa kena ada benda tu kat situ? Kenapa kena ada benda tu kat situ? Saya tak faham. Saya tak faham ciri tu. Tapi ianya menghasilkan satu dinamik, a certain tension lah. So di situlah mungkin lah kenapa. Pasal visual tension tu juga penting. Kadang-kadang kalau satu reka bentuk tu terlalu bland ataupun terlalu coherent pun, kita dah tak nampak dia punya tak menarik perhatian kita lah. So bila ada benda-benda yang create visual tension tu atau emotional tension bila kita tengok tu, dia akan menyebabkan kita tengok dia dua kali lah. Sama ada berjaya ataupun tidak, saya rasa itu mungkin as a designer, they leave it to the orang yang tengok lah untuk menilainya. Depan bumper tu agresif, dengan all the streaks dekat dia punya fog lamp, and I think overall it's a handsome looking car. And antara ini dengan X70 ini lagi susah lah untuk kita kritik dan kata ini tidak cantik lah. Bila kita masuk ke kabin X50 ni, antara benda yang paling cepat kita akan perasan ialah kemasan warna merah lah atas papan pemuka ni. Dan kemasan ni nampak macam kulit Saya tak pasti sama ada ianya betul-betul kulit ataupun simulated leather ataupun plastik soft touch yang dibentuk bagi nampak macam kulit. Tapi dia warna merah lah. Ini yang model flagship Yang lain saya tak berapa pasti dia punya kombinasi warna yang akan ditawarkan lah. Tapi yang untuk flagship ni, ini rupa dia. Dan ini plastik yang dikemaskan supaya rupa dia macam aluminium yang digosok, brush aluminium. Dan ke atas ni ialah skrin pacak ni lah. Jadi floating screen ni sekarang ni menjadi satu pilihan kepada banyak pembuat kereta, kerana satu, ianya mudah lah. Paling senang sebenarnya ianya mudah. Bila screen tu floating, dia orang boleh hasilkan satu peralatan yang built-in, semuanya ada dalam ni. Tak payah nak fikir-fikir apa benda lagi, semua ada kat dalam ni. Cuma ada satu titik untuk menyambungkan saja dengan papan pemuka. Jadi penyudahnya, lubang aircon berada di bahagian bawah lah. Dengan kat tengah-tengah ni pun kita tengok dia punya reka bentuk dia mudah. Ada dua tombol untuk kawal aircon dan juga boleh kawal aircon daripada skrin sesentuh ni. Jadi dalam pemanduan ni saya akan cepat menggunakan cruise control lah. Ni sekarang ni kita berada di jalan dari Pantai Sepat mengarah ke Morit ni. Saya terus pasang adaptive cruise control. Pada kelajuan, saya ingat sini dia punya speed limit dia 90, sangat tinggi. Tapi saya rasa jalan ni teruk tak cantik Dia tak boleh lari 90 ni. Saya lari mungkin saya letak 70 lah di sini. So pada 70 km sejam, awak boleh tengok dia punya ride quality lah sambil kita cerita tentang interior ni. So dia punya reka bentuk ni, saya rasa dari segi ergonomik sepatutnya tidak menjadi isu. Sebab kereta ni kereta kecil cuma penghujung skrin ni agak jauh sikit lah. Saya kena angkatkan bahu saya untuk sentuh penghujung skrin ni. Situ satulah dia punya hal tentang dia punya ergonomik lah. Kabin tu walaupun kecil, tapi skrin ni saya rasa agak besar. Pasal dia besar, dia jadi jauh sikit ke tepi sebelah sana. Kalau kat sini, semua yang dekat sini semua saya boleh pegang ataupun saya boleh sentuh dan kawal dengan mudah lah. Dah lepas beberapa hari bawa X50 ni, pada mula tu saya ingatkan mungkin just saya tak jumpa lagi lah kedudukan yang selesa untuk kursi pemandu ni. Tapi lepas 3-4 hari pun masih lagi saya rasa macam ada sesuatu yang tak serasi dengan saya tentang kursi pemandu depan ni. Saya tak tahu apa dia, tapi memang ada terasa tak serasi. Memang ada orang cakap kata steering ni slightly out of alignment, tak straight So betul, ada sikit lagi. Dan
lain daripada tu saya tak ada, orang lain tak ada komplain. Tapi saya rasa macam seolah-olah ada satu benda yang tak kena dengan kursi ni dengan saya lah. Mungkinkah ianya disebabkan undertie support ni tak betul ke, ataupun sudut tempat duduk ni tak betul. Pasal saya tak suka sudut yang agresif, terlalu mendongak untuk dia punya kursi tempat duduk bawah ni. Maksudnya dia dekat depan tinggi, belakang rendah. Setengah orang suka agresif macam tu, tapi saya tak suka kedudukan agresif macam tu. But at the same time, ianya pendek. Dia punya undertie support ni pendek, menyebabkan ianya masih lagi ada ruang banyak ni bawah lutut saya tu yang tidak disokong. Dan juga kalau saya naikkan dia tinggi, dan saya tak boleh capai steering ni, saya rasa macam nak kena tolak ke belakang sikit lagi baru saya dapat kedudukan yang selesa. Tapi bila saya tolak ke belakang lagi, dah tak boleh dah. Saya tak boleh capai steering ni, dan kursi terpaksa menjadi sangat tegak. So itulah, saya pun tak tahu kat mana yang tak kenanya. Tapi untuk saya lah, saya sendiri secara personal tidak dapat mendapat keselesaan yang betul. Saya rasa mungkin steering reach ni tak cukup panjang. So kalau kata steering reach ni cukup panjang dan saya boleh duduk ke belakang, mungkin okey. Ni sekarang ni dah reach habis dah. Saya dah laraskan ke kedudukan saya, tapi saya tak dapat nak capai steering, atas steering ni dengan betul. Kena tegak betul tangan saya baru boleh capai steering depan ni, atas steering ni. So itu tak betul lah untuk saya, dan tak selesa. Kalau saya tegakkan sikit lagi, kursi ni okey, tapi sekarang dah rasa agak sedikit terlalu tegak untuk saya lah. Dan walaupun ini sebab saya memang duduk macam driving school dah memang macam driving school, ini dah terlalu tegak untuk saya. Macam ni okey, tapi dia punya steering ni masih lagi macam jauh sikit lah daripada saya. Sikit je, tapi it seems to make all the difference lah. X70 saya tak ada masalah. So mungkin dimension dia lah tak kena dengan saya. Saya nak tolak ke belakang tak boleh lagi, dan steering tak boleh juga. Dia punya capaian dia tak boleh sampai ke belakang. Okey, ini kedudukan saya kat belakang. Kursi depan ni macam biasa, saya dah laraskan untuk ketinggian saya. Jadi depan lutut saya ni masih ada lagi satu genggaman. So itu kira tak ada komplain lah. Dan saya juga boleh letak kaki saya di bawah kursi depan lah. Dan kursi depan ni pun dah turun agak habis juga. Sudut ni kat bawah ni, bila saya letak, dia belaga dengan tulang kering sikit lah. So dia ada sikit pelik kat situ, tapi kaki boleh masuk all the way sampai ke bawah. Pasal kursi ni agak tinggi so kat situ dia bagus lah. Dan kita tengok dia punya ruang kepala pun okey. Untuk saya yang ketinggian 5 kaki 11, ruang kepala okey di atas kepala saya. Kalau kita tengok kat sini, dia rendah sikit lah, tapi kepala saya ada berada di sini, so kita tak berasa dia punya sempit tu lah. Dan bila bumbung ni warna hitam, jadi kita kurang perasan sikit lah benda turun dekat dengan kita. Kalau dia putih akan berasa lebih lapang, tapi mungkin kita akan lebih perasan benda ni turun lah. So there's it's almost like a visual trick lah kot pada saya. Dan of course bila ada bumbung suria ni, kita berasa lebih lapang secara keseluruhannya. Dan kat belakang ni ada cangkuk dan juga lampu lampu membaca. Dan kualiti material dia ini juga slow release. Dan sini lampu ni pun cantik, LED, dan ada surround yang kemas cantik. Sini ada cangkuk. Material kat belakang ni semua keras lah. Kalau lepas fungsi komando tadi kat depan ni, atas ni lembut, ni semua plastik keras lah. Sama texture finish dia sama je kat belakang ni. Ada kemasan warna merah sikit, dan balut kulit, dan juga red contrast stitching lah. Dan ni tempat nak letak tangan tu. Okey, setengah orang akan rasa pelik pasal macam ni kan, cangkut sikit, kena pegang. Kalau you ni suka letak tangan kat situ tu, kena macam ni lah. Kalau nak letak kat sini boleh je, tapi pelik lah bisa dia tersangkut kat situ. Dan kita letak dia punya armrest tu pun rasa sama. Mungkin tinggi sikit pada yang ini, dan sudut dia berbeza sikit, tapi secara keseluruhan dia okey. Sudut sandaran juga boleh diterima pakai. Dan kita tengok dia punya headrest ni boleh dilaraskan. Kalau nak kira untuk saya, patut macam ni lah.
tapi tak boleh. So, saya tahap kedua ni okey lah, pasal as long as dia ada berada di tengah-tengah kepala saya ini boleh mengurangkan whiplash lah. So okey dia dekat, so boleh mengurangkan risiko whiplash. Yang tengah ni juga boleh dilaraskan so okey lah. Of course kat belakang ni ada ruang ataupun lubang aircon yang memastikan orang belakang juga berasa agak selesa lah. Ruang aircon kat bawah ni dia kompromi sikit lah, terbaik kalau dekat atas lah. Tapi of course yang kat atas selalunya untuk MPV lah. Untuk kenderaan biasa dia akan masuk kat sini lah. Kalau kenderaan yang lebih mewah dia akan ada satu dekat sini, di mana lebih kurang level muka kita lah. Itulah yang terbaik sekali. Yang ni ke bawah ni kita kena tolak dari atas sikit lah untuk kenakan ke badan kita dan ke muka kita. But still ada aircon belakang lah, aircon vent belakang. Dan juga ada 2 charger slot untuk USB, untuk memastikan kita boleh mengecas peranti kita lah. Dan poket belakang ni juga bagus. Ada poket belakang dia letak barang-barang kita untuk kita mengecas. Kita pun boleh letak kat bawah ni, mengecas kita macam ruang untuk letak mungkin peranti kita untuk kita mengecas. Tapi dekat kaki so mungkin kita tak berapa selesa lah, takut tertendang ke apa ke. Kalau kita 2 orang je tak apa, situ tak terkacau. Tapi kalau kita 3 orang mungkin kita tak letak lah peranti kita kat bawah. So overall rear cabin punya isu tak ada sangat. Cup holder ada. Ruang tepi ni dia kecil sikit. Nak letak botol besar tak boleh, saya rasa ni botol kecil 500ml boleh, tapi yang besar tak boleh. Kat sini pun dia punya cup holder ni agak tak dalam so kalau pakai cawan tinggi atau botol tinggi mungkin akan terbalik lah. Tapi kalau cawan rendah dan botol yang bulat pendek elok lah kat sini. Kalau botol tinggi pun yang 500ml tu pun takut dia jatuh lah. But this is normal untuk kebanyakan kereta. Seat belakang macam tu. Jadi papan pemuka utama juga memaparkan juga fully digital sepenuhnya. Ini skrin warna penuh. Dan sekarang ni dia punya paparannya ialah speedometer dekat tengah-tengah dengan paparan sistem adaptive cruise control. Di sebelah kiri dia letak speedometer, sebelah kanan drive counter. Jadi sekarang pada kelajuan 70 km sejam, it's running about 1500 rpm lah. So enjin 3 silinder ni kalau kita bawa macam biasa ni, kita tak ada rasa perbezaan apa-apa sangatlah daripada kereta-kereta lain. Tapi bila kita push memang rasa ianya agak bertenaga lah. So dia punya layout papan pemuka ni mudah lah kita tengok dan mudah kita faham. Tak ada apa yang terlalu complicated. Aturan lepas bawah daripada tombol aircon ni ada macam satu ruang kecil lah untuk letak telefon. Boleh letak telefon di sini. Dan juga dekat bahagian bawah ni ada satu tingkat lagi. Dia macam bertingkat ni kat bawah ni ada satu tingkat lagi. Boleh juga letak phone kat bawah ni. Dan dekat bawah ni juga dia punya slot USB dia. Kat tepi ni juga boleh letak telefon lah. So punya ruang tu macam okey lah penggunaan dia. Tapi dia kecil. So bawah ni boleh juga letak telefon. Sini ada 2 cup holder. Dan dekat bentuk ni sama lagi. Mirror yang atas ni tu macam nampak macam brush aluminium Swiss, aturan Swiss ni sekarang Geely suka aturan macam ni. Ada sikit ala-ala Porsche punya style. It's quite trending sekarang. Dan dia ada satu grab handle kat sini So grab handle ni I guess because dia SUV lah kot kan, ataupun mungkin sengaja as a visual device nak asingkan pemandu daripada penumpang depan, nak bagi pemandu more of a cockpit feel. Steering ni berbalut dengan kulit dan ianya data kat bawah D-card lah orang panggil, flat bottom. Dan ini 3-spoke design. Dia punya boss agak kecil dan ada logo Proton yang baru ni. Dan sebelah kiri ialah untuk kawalan adaptive cruise control, sebelah kanan untuk kawalan sistem hiburan. Butang kat sini kita tekan untuk cycle, dia punya kitarkan display depan tu. Kita boleh minta berbagai-bagai maklumat lah tentang trip meter, kelajuan purata. Dan dia juga ada tire pressure monitoring system. So dari situ kita boleh tengok lah. Dan sebelah kanan tu ialah dia punya cruise tangki, penanda tangki. Trip meter, average fuel consumption 10.3 liter per 100 km. Ini kereta test car lah. So memang agak tinggi sikit. So current consumption sekarang ni, of course saya bawa kelajuan 70 km ni kira optimum lah untuk memaksimalkan fuel consumption. So it's running about 5.4, 5.1 ke 6 tu 4.5.
So ini memang the optimum speed lah untuk capai maximum fuel consumption, tapi terlalu perlahan untuk penggunaan harian, terutama sekali atas lebuh raya lah. Tapi untuk jalan macam ni is okay, boleh lah kalau nak berjimat cermat. Dan anyway, jalan ni agak melantun-lantun, jadi saya pun tak nak bawa laju sangat lah. Kereta ni dia punya ride quality dia pada saya is okay. Dia primary ride dia quite well control, kecuali pada keadaan-keadaan ekstrim lah, di mana boleh berasa lah dia keras sikit lah dalam keadaan ekstrim tu. Dia punya secondary ride is quite good. Tengok ni permukaan-permukaan tak rata ni, kita dengar tapi tak rasa sangat dia punya gegaran tu masuk ke dalam kabin. So tadi bila kita lalu kat sebelah sini ni, memang kadang-kadang bila ada jembatan tu konkrit, jalan ni duduk atas tanah gambut, kadang-kadang dia melambung kan. Dan tapi suspension tu boleh kawal dengan elok lah. So dia bila dia dah compress tu dah rasa macam keras sikit lah, tapi overall it's quite good lah. Dia punya handling pun predictable, dan bila kita bawa kita berasa agak yakin lah, pasal kita tahu apa dia nak buat lah. And it feels safe lah. Dia tak ada sudden transition daripada understeer ke oversteer. It's quite okay. So in that sense, this is tak complain lah. Saya rasa dia rasa macam ni sebab mungkin Proton dah ada input sikit lah kat dia punya ride and handling, and that's why dia berasa agak bagus lah, macam biasa Proton yang kita expect lah, kita harapkan. So bila saya bawa Proton ni, dia punya adaptive cruise control ni rasa berbeza sikit. Tak tahu, dengan X70 saya tak berapa nak ingat X70 punya macam mana. Dia punya ADAS 2.0, saya ni pun 2.0. Tapi bila saya bawa yang ini, saya rasa macam terutama sekali bila dia dah sampai dekat dia punya limit lah, in terms of turun bukit, for example bila turun bukit, kita set turun daripada Genting Sempah tu ke Gombak tu, saya selalu set dekat section pertama tu yang dekat curam tu, saya set mungkin dalam 70 hingga 80 km sejam, maksudnya lebih kurang 80 km sejam. Dia bila dia cecah 79, 80, 81, 82 kan area tu, dia akan break. Tapi cara dia break tu ialah dia break, dia lepas. Dia break, dia lepas. So kereta tu gunjut-gunjut. Dan itu saya tak tahu kenapa, sama ada cycle dia terlalu panjang ke, ataupun memang cara sistem dia macam tu ke, kenapa. Pasal yang lain, kereta lain sebelum ni saya bawa, termasuk X70, saya tak ingat yang dia buat macam tu. Saya ingat yang dia akan break secara gradual, secara pelan-pelan, dia akan, lepas tu dia akan hold lah speed tu. Tapi yang ni dia macam laju perlahan. Dan juga saya perasan lah, terutama sekali dekat Lebuh Raya Karak lah, daripada Gombak ke Genting Sempah tu, had laju kelajuan lah 110. So bila saya set 110 tu, banyak selekor tu kereta tak boleh pergi 110. Dia akan break mid corner. Mungkin dia rasa dah terlalu laju, dia akan break mid corner. So itu juga bila kita bawa, dia akan berasa benjut. So it's I tak ingat yang X70 tu sama ada macam tu atau tidak, tapi yang ni memang berasa. Dan saya rasa kenapa macam tu, atau mungkin tak tahu, saya pun tak faham kenapa macam tu cara dia. Tapi yang bagusnya ialah dia kawal kelajuan tu pada kelajuan yang kereta tu rasa selamat lah. Pasal setengah kereta corner-corner macam tu 110, dia biarkan je kita bawa. Dan ada kalanya setengah-setengah sekor tu terasa sedikit terlalu laju lah. So the pros and cons lah. In the sense yang ini dia akan break tu bergenjut-genjut sikit, tapi kereta tu tak pernah berada dalam situasi di mana kita berasa ini terlalu laju. Untuk kesimpulan Proton X50 ni lah, pada saya kereta ni kalau awak membuat keputusan untuk membelinya, saya rasa tidak ada banyak benda yang mungkin akan komplain dari segi spesifikasi ataupun reka bentuk. Dari segi quality, build quality ataupun maintenance tu, kita kena tengok dulu lah macam mana dia punya isu-isu apa yang akan berbangkit, pasal kereta ni masih baru lagi. Cuma yang menjadi kerisauan kepada saya ialah sebabkan kereta ni pada harga yang hampir-hampir mampu milik untuk ramai antara kita. Jadi ramai yang akan mencuba nasib lah. Maksudnya kail tak cukup panjang pun nak cuba juga, dan di situ mungkin nanti akan ada beberapa isu. Sebagai contoh,
Walaupun kita tengok yang flagship ni hanya 105,000, tapi kalau kita tengokkan dia punya teknologi dia sangat tinggi. Sebagai contoh lah, kalau katalah kita accident mungkin minor, mungkin kemik bumper je, tapi bumper depan tu mungkin mahal, jauh lebih mahal daripada apa yang kita biasa dengan kereta-kereta Proton yang lain. Ini kerana dekat bumper depan tu saja dah ada beberapa jenis sensor termasuk radar sekali. Jadi itu yang mungkin akan menyebabkan kos ganti tu agak tinggi lah. Dah tak boleh lah nak cerita-cerita nak settle saja, tak boleh lah, pasal kos tu akan terlalu tinggi. Accidentnya mesti kena pergi balai dan buat report polis lah. Dan juga dia punya cermin depan tu wajib lah kena ambil insurans, tak boleh tak ambil insurans lah, sebab ada dia punya kamera dan sensor hujan dan macam-macam lagi benda-benda di situ yang kalau kita pecah benda tu, saya tak tahu berapa kos nak gantinya, sama ada boleh buka balik pasang, ataupun kalau benda tu rosak macam mana kan, katalah batu tu kena betul-betul kat kamera tu kan, berapa kos kita pun tak tahu. Jadi kos maintenance tu yang mungkin akan menjadi kerisauan. Bukan maintenance maksudnya regular maintenance tak apa, tapi kalau ada apa benda-benda yang rosak, yang di luar jangkaan, yang di luar daripada skop warranty, itu mungkin menjadikan kereta ini satu kenderaan yang maintenance dia merisaukan lah, especially kalau awak upgrade kepada flagship. Kalau orang yang downgrade daripada jenama lain, mungkin dia tak ada rasa beza apalah, it's just fine. Dan juga saya juga risau satu lagi ialah tentang dia punya resale value lah. Apabila kereta macam ni terlalu banyak dia punya teknologi dia, bila dia resale value nanti bila nak turun balik, tak ramai orang akan berani belilah. Yang basic model saya rasa akan ada better resale value, pasal daripada 70 dia turun ke 60-50 tu, mereka-mereka yang berani beli, dia tengok tak ada banyak sangat benda-benda canggih-canggih, nak rosak pun tidak, dan boleh ambil lah. Dan juga tak ada direct fuel injection lah. Direct fuel injection ni saya tengok Proton masih lagi belum menghadapi masalah-masalah yang serius lah, pasal mungkin yang jenis X70 pun baru lagi 2 tahun, yang ini pun baru lancarkan lagi, belum ada kereta banyak lagi yang mencapai 80, 100, 120 ribu kilometer, di mana isu carbon build up dah akan mula muncul. Tapi selain daripada tu, saya rasa untuk X50 ni dari segi reka bentuk, kita yang bagi skor pula dari segi reka bentuk, saya boleh bagi dia 7.5/10. Reka bentuk kabin, saya bagi dia 7/10, sebab saya duduk tak selesa kursi tu, saya tak tahu kenapa. Saya rasa ini tentang dia punya proportion dia lah. Dan walaupun seat tu dah tinggi, walaupun seat tu duduk agak tinggi berlantai, saya masih lagi tak dapat jarak yang selesa. Itu mungkin saya sajalah. Practicality cabin juga 7.5/10. Okey, saya rasa okey. Walaupun kalau boleh mungkin ruang tengah tu boleh digunakan dengan lebih baik lagi lah. Kemudian dari segi bahan ataupun kualiti binaan, so far saya nampak macam tak ada berapa isu sangat. 7.5 juga. Dari segi nilai untuk wang anda, yang ni memang menang kat dia lah, boleh bagi 8/10. So secara keseluruhan ini adalah kereta yang hampir-hampir ke 8/10 lah, 7.75/10. Untuk mereka-mereka yang nak mencari SUV segmen B, memang kena pergi tengok lah kereta ni. Kalau tak pergi tengok tu, saya rasa tak patut lah. Walaupun ada jual lagi banyak pilihan-pilihan yang lain. Sampai situ saja review kita kali ni. Kalau awak suka, tolong tekan butang like dan kongsikan. Kalau ada apa-apa komen, tak kat bawah. Dan juga tolong subscribe lah. Kalau dah subscribe, tekan butang loceng. Pemandu Malaysia, pemandu yang berhemah. Kita jumpa lagi insyaAllah.